tu. Di kolom tu ada markah tau kalau awak tak dapat jawab yang kolom ketiga tu sebenarnya. Kan? Tapi tak apalah, jadi kita share je siapa jalan kerja. Jadi kita mulakan. Hari ini kita ada 2 agenda. Sebelum kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Kita ada 2 perkara seperti PKA ni. PKA ni kita akan perbincangan daripada Cikgu Admat yang diketuai oleh Cikgu apa? Cikgu Fitri. Cikgu Fitri adalah awak punya koordinator. Okey, teacher mohon kalau boleh buka kamera ya. Itu adalah bukan, itulah adab sebenarnya. Okey. Kita nak share screen. Kita akan habiskan syllabus, memandangkan syllabus kita ialah kan tak terkejar. Jadi waktu PKA kita akan guna untuk untuk habiskan syllabus. So kita sedaya upaya habiskan syllabus dengan cepat dan kita boleh start drilling. Tapi sambil-sambil tu teacher akan biasakan jugalah you all dengan soalan-soalan IG dan awak boleh tengok soalan-soalan IG. Okay. Nampak? Whiteboard? Nampak. Okay. Sebelum teacher share, working some of student yang tak boleh buat langsung. Ada saya macam mengajar shot sendiri, tahu tak? I macam, what? I thought, at least I dah 3 kolom. Okay, apa yang teacher dapat? I barulah form 4C dulu tau, teacher baru buka. 4D, insyaAllah sekejap I kena tengok juga bagi markah. Ada yang dapat 2 tu, maknanya markah tak sampai hati. Ada yang 100, ada yang full mark, ada yang full mark tu memang betul-betul ikut lah, Alhamdulillah. Okay, yang full mark tu betul-betul ikut. Jadi, sekejap ada kawan awak nak masuk. Kalau ikut tu, bagus lah. Kita macam, okay, kalau tak boleh jawab tak apa tau student. Macam kita cakap lah, admit is not what will be happen in the end your life. We doesn't want to know what will be happen to us. Kita bukannya setiap hari meratap hidup macam, apakah jadi pada hidup aku? Ya, bukan macam tu tau. Ada setengah tu kan, kita tengok posti yang minta maaf lah, aku tengok posti kan. Dia cuti kan. Dan sekali dia bagi hasil. Macam, mana working ni? Macam tu kan. Macam, oh my god. Ada tu budak ni tak faham ni. Asyik baiklah ada apa? Ada, sebab tu quiz tu penting sebenarnya kan. Apa yang kesimpulan kita boleh buat? Okay, ada yang faham, Alhamdulillah. Ada yang okay, Alhamdulillah. Yang kedua, pelajar tidak dapat bezakan perkataan. Pelajar tidak dapat bezakan perkataan rate of change. Apa kesimpulan lah tu baru separuh kelas C tau. Tak masuk kelas D lagi. Kalau teacher masuk kelas D, teacher tak tahu lah kan. Korang kata korang faham. Aduh. Korang dengar tak cakap apa ni? Dengar. Okay. Korang respon ya. Apa lagi konklusi dapat? Yang pertama, okay, ada orang yang tak faham. Ada yang tak faham. Ada yang tak tahu kenapa belah 3. Sebab ni soalan problem solving tau. Each of problem solving you come out in the question, you akan dapat markah. Tolong ingat, ada markah attempt. Mana tahu tata KSSM tahun ni, marking SPM dah ada markah attempt. Which is
Sebab kebanyakan topik KSM dah macam topik IT dah kalau you perasan lah. Yang kedua, ya tak faham kenapa dia pelajar tak buat 3 kolom ni tau. Korang lagi tak faham Korang macam, tapi korang tak perhatian teacher. Tu masalah dia. Okay, nombor 2. Nombor 2, ada lagi pelajar yang tak faham simbol untuk rate of change. Rate of change ni sama dengan, tak tahu lah banyak kali saya cakap boleh. Yang kedua, yelah baru teacher baru bagi rate of change. Dia keliru dengan simbol approximate change. Yang ketiga, approximate value. Okay, dia confused. Tapi tak tahulah kenapa dia confused. Sepatutnya benda ni tak menjadi confused. Sepatutnya lah. Okay. Yang kita tengok. Kita revise sikit secara sempat. Kita habis 2 jam 3 sampai 5 ke 3 sampai 4.30? 4.30. Okay. So, soalan yang pertama. Kalau budak yang dapat markah penuh tu, kawan-kawan awak yang dia mesti ni dalam kelas dia boleh buat. Kelas online insya-Allah dia boleh buat. Tadi macam tu lah. Dia bukan masalah PDPI sebenarnya tau. Kalau cakap, kalau teacher belajar online tak faham lah. I rasa kurang setuju dia statement. Sebab apa? Sebab ada pelajar yang boleh buat. Ada 3 orang pelajar dapat full mark. 40 lah. 40 dia tak masuk lagi tau. Jadi pelajar yang dapat full mark tu memang tertib susunannya. Memang tertib. Memang ikut apa yang teacher ajar. Tu yang rasa macam kenapa? Ada pelajar boleh buat dan ada pelajar yang memang tak boleh buat. Dan sekejap lagi kita akan pamerkan. Dia bab nama lah. Okay. Alright. Okay. So soalan pertama tu dia cakap. Apa dia cakap? Kita letak soalan dulu. Soalan awak. Di manakah soalan awak? Soalan awak dalam. Kita bacalah soalan. Tak ada dalam I punya tab. 2-3 tu device I. Kan? Okay, soalan dia adalah kalau kita baca balik soalan cakap apa? Soalan cakap kalau given dia area dengan volume, betul tak? Soalan cakap a cube of side. Ni a cube. Sama, side dia ada X. Kemudian dia bagi S. Dia punya total area A equal to S. Kalau belah 3, benda ni duduk dalam kolom 1 sebenarnya. Tapi ini boleh kita bagi nama draft dulu ni. Ni draft dulu untuk information kat semua formula dia tak bagi. Kemudian dia kata of the cube increasing at rate. Cube, the volume V centimeter cube. V centimeter cube tu dah bagi tahu bahawa dia adalah volume. Soalan ni instead of dia bagi tahu V, dia bagi tahu centimeter cube. Centimeter cube tu adalah volume. Lepas tu ada satu kataan lagi, at a rate. Rate tu dah menunjukkan bahawa dia per dt sebenarnya. Per dt, dv dt equal to 480. Dan meter per second. Kalau dia baca soalan meter per second, soalan ni tak ada pelik-pelik pun. Lagi senang sebenarnya dia boleh contoh-contoh kita bagi dalam kelas. Tapi agak sedikit kecewa sebab ada yang tak faham. Jadi dia tak faham ni kan. So dia punya satu lagi clue adalah centimeter cube per second. Ini pun menunjukkan bahawa dia adalah per dt. So banyak clue soalan ni. Boleh bagi clue working untuk awak sebenarnya. Okey, kemudian dia kata maklumat lagi adalah V equal to 512. Okey. So soalan suruh cari find at the instant when V equal to 512, the rate of increases of X. Maknanya dia nak dx dt. Tu, kolom yang ketiga, dx dt. Dah tak masuk benda ni pun kan, kita dah rasa bersyukur sebenarnya. Awak tak buat working pun tak apa. Daripada ada pelajar yang tak faham, apa yang pelajar yang kita tak faham? Rate of change tu, rate of increase tu, dia ada letak delta. Kalau ada pelajar letak delta,
I rasa macam tu lagi lah buat kita semput rasanya. Delta tu adalah untuk approximate. Tak ada kena-mena dengan rate of change. Rate. Dia tak ada masa pun dia tak. Tapi dia akan cakap apa? Approximate change. Teacher macam, okay, ada yang tak faham. I dah beria nak masuk topik baru. Tapi buat macam mana? Awak kena kejar diri awak kat mana yang tak faham. Dan topik ni boleh bantu dalam ID. Tu je. Topik yang susah nak bantu, I akan cakap topik yang susah nak bantu. Kemudian, bukannya delta. So, ada pelajar letak delta. So, I hope you learn something. Kenapa pelajar boleh letak delta? Aduh, sakit kepala kita kan? Macam tu lah. Okay. Formula. Apa yang kita nak dapat tahu di sini adalah formula volume. Sebab dia melibatkan volume. So, awak kena fokus pada volume. Walaupun kita ada area. Maklumat ada bagi surface area. Tapi, maklumat juga yang kita mengisi ketika learnnya adalah fokus kepada volume. Ni, volume. Okay, volume. Jadi, awak pun tahulah. Volume equal to X cube. Okay. Jadi, di sini awak beri dV dx. dV dx sama dengan 3x squared. Kemudian awak dah tahu juga kita kena dapatkan nilai dia ni, nilai x ni. Nak ganti dengan apa? Soalan ni tak bagi, tak talking pun. Tak talking pun ada. Tak inform dekat awak. Tapi secara indirect ni dia bagi tahu, we can find the value of x by using the information v equal to 512. Okay. So, 512 is V. Jadi melambangkan X. Iaitu cube dia sama panjang size dia. That is a cube. And then you can get X equal to 8. 512 cube root. So dapat X equal to 8. Jadi awak gantilah 3 times 8 squared. So, you akan dapat 192. Ada pelajar yang boleh buat dengan baik. Ada. Kalau ada, maknanya ada kawan awak boleh faham kenapa some of you yang masih lagi itulah. Itu sebenarnya dia tak faham sebenarnya. Ataupun dia tak nak ambil berat. Kena ambil berat. Kalau tak faham PM teacher. Kena PM teacher. Kalau dekat maktab, dalam kelas awak nampak orang-orang. Teacher tu awak datang petang ke bilik guru tau. So masalah dia ni kalau dia online, saya tak tahu kecuali buat quiz ni bukan tweet. Tapi sampai bila kita nak kejar masa? Okey, seminggu kita ada 2 kali je at math. Okey, sampai ke kolom ketiga. Okey, kita dah kena langgar lah. Muka surat tak muat kat sini. dx dt ni adalah datang daripada hasil daripada dv dt darab dengan dx dt. Bukan. dv dx. Sorry. Patutnya dx dv. So, bila kita buat chain rule ni, kita akan dapat balik lah. Kita cancel dv dv ni dapat dx dt. Tu masuk kolom yang ketiga tu. Awak kena pandai pegu datang daripada kolom pertama dengan kolom kedua. Jadi dia apa? dx dt tu memang nak cari dv dt. Okey, kita dah ada dv dt kita. Mana dv dt kita? Daripada information yang kolom kedua. dv dt kita adalah apa? Cuba jawab soalan teacher. 180. 480 times dx dt. Okey. dx dv. Kita ada dv dx. So, kalau kita nak dx dv yang ni, kita kena switch jadi 1/. Dan benda ni kita pernah bagi tahu dekat pelajar. Kena pusing. Ada tak? Ada tahu? Ada. The maklumat is there. But you have to play with your algebra. You have to play with your logic thinking. So, dapatlah darab dengan sin 192. So, you will get the answer is 2.5. Ada pelajar. Tapi mostly tu 4C kan. 4D I tak tengok lagi ni. Ada pelajar yang declare nilai X tapi duduk dalam kolom, I bagi markah. Ada pelajar declare nilai X tapi merata-rata, I orang tak bagi markah.
Ada ajar dah. Topik problem solving di patient dia kena appreciate. Letak elok-elok. Okay. B. B ni kita sambung je lah. Dia nak rate of apa? Dua-dua soalan nak rate. Maknanya per DT dia nak rate of increase of S. Kenapa dia letak kadang increase? Sebab nak beritahu bahawa nilai yang akan dapat nanti adalah positif. So perkataan increase tu tak apa? Orang panggil apa? Tak menyusahkan awak sebenarnya. Okay. So macam mana kita jadi kita? So penting dia terus ke kolom ketiga sebenarnya. Okay, anggap ni kolom ketiga ataupun awak boleh dia sambung di SDT secara logiknya akan datang kepada formula dx dt. Okay, macam mana nak buat jalan kerja yang ada markah? Awak kena ingat tau, aku kena cuba sebab ada markah usaha, attempt. Kenapa skema IG ada perkataan attempt? Buat kali kita bagi tahu supaya awak ada macam okay, buat. Jangan buat mesej. Tapi jangan buat mesej. Saya terkeluar jantung. Okay, teruskan. Dia nak di SDT. So awak pun letak di SDT. Di SDT equal to apa darab apa. Okay, sekarang mesti kita nak guna huruf X. Sekarang kita mesti nak guna huruf S. Sebab secara logik dia dekat sini, kalau per DT, apa yang per DT kat sini? Apa maklumat per DT dia dah bagi? dx dt. Awak boleh cari dx dt. Datang mana dx dt? Datang daripada soalan A. Pegu dia adalah, dia punya satu lagi pegu dia adalah mesti dx dx. So bila awak dah dapat rancang benda ni, awak akan pergi ke kolom nombor 1. Ni adalah soalan nak. Okay. Ada S. So, S equal to S adalah total area. Total area adalah 6x squared. Ada 6 permukaan cube. So, dx sama dengan 12x. So, 12x ganti dengan 8. So, dapat 96. So, ganti je lah. DSDT dah tahu dah soalan apa ni, soalan asal tadi DSDT, soalan A. 2.5 times dengan 96. So, dapat 240. Kolom kedua ni patutnya boleh letak apa agak-agak? Siapa tahu? Patutnya kita boleh letak apa kolom kedua? DXDT. Yes, very good. DXDT. Thank you so much. Maknanya ada kawan awak yang faham sebenarnya dia punya flow dia. Ni soalan IG May 2021 tengok. Sebenarnya saya nak beritahu bahawa problem solving untuk differentiate sangat mudah sebenarnya. Ruginya. Lagi rugi orang yang tak dengar cakap teacher. Saya nak tunjuk lagi buah macam sedih lah. Tapi dia tunjuk nak beritahu yang ada kawan awak macam main-main je belajar PPR ni. Macam main-main je kan. Okay. Untuk pelajar yang kat rumah. Walaupun semua orang hantar lambat kan. Hantar lambat baka korang ni lah. Tu lah apa. Kita buat sekejap je. Cuba kita cakap banyak bila siap. Kan? Tak ada yang pelik pun sebenarnya. Okay. Mana picture? Nyonya sebab my experience kan. My selection tu di score. Tak, memang tujuan saya akan dengar cakap I akan score topik tu. Rugi lah. Okay. Ni LSP pasak. Okay dah, dia belah 3. No problem pun. Okay. Okay sebenarnya. Tak ada masalah pun. Tapi this girl, dia tidak dapat bezakan rate dengan approximate. Saya rasa ada 2-3 orang yang buka tadi macam nantilah aku check betul-betul kenapa semua orang buka pakai 3 orang. Kan? Sebabnya kakak ni kita rasa dekat sini patutnya dia kena ada perubahan. Dia akan cakap nilai X yang baru dengan nilai X yang lama. Tapi saya rasa some of you students bila sampai soalan rate of change,
dia tak, I tak tahu apa masalah pelajar tak dapat nak kena pasti perkataan bila masa nak guna delta. Delta adalah perubahan nilai X daripada baru tolak lama. Tapi dekat sini dia tak bagi tahu pun perubahan nilai X. Kan? Ni satu lagi di teacher. Korang faham tak perasaan teacher? Hello? Faham. Kan? Asal korang macam sebenarnya kita orang tak faham buat teacher cakap apa. Sebab tu ada kawan kita orang letak delta kat situ. Kenapa korang tak cakap dengan teacher macam tu? Okay, ni delta ni. Salah lah. Bukan delta. Soalan terang-terang nak rate. Kenapa ada bayang-bayang apa rate tu lah. Rasa ada cahaya keimanan pula I makin ni Malaikat makin dengan I. Okay. Kemudian, apa lagi yang teacher nak stress dekat sini? Okay, pelajar, ada tak tahu dah pelajar, ada yang tak tahu delta satu dan dia tidak faham perkataan rate. Tu. Sama lah, soalan kedua pun dia dah terpondor sekali. So, tolong. Okay. Kemudian, satu lagi dalam kerja yang buat I rasa terkejut dan I rasa nak hitam. Aduh. Yang ni girl ya? I rasa ni girl. I not sure lah. Langsung tak ada kolom. I cakap lagi Dan tu maksud dia apa? Apa lagi yang awak dapat daripada? Awak baca soalan, takkan awak tak boleh keluarkan dalam kolom. Kalau awak tak dapat soalan nombor kolom ketiga pun. You tahu tak, teacher dah tengok quiz ni, I bukan nak cek jawapan betul pun tahu tak. I nak tengok, okay, diorang faham tak apa yang diorang belajar? Tak je. Faham tak? Ada step tak? Ada move tak? Tapi yang dapat, kalau student start macam ni dalam kerja dia people, if the student start the working like this, ada macam, tak faham ni, tak kena buat kelas balik pada masa lain ni. Rugilah. Awak ada balik topik yang awak rasa macam kita boleh terpaksa ignore, kita akan ignore. Kalau budak pandai, kita lepaskan. Kalau budak-budak biasa, I nak bagi dapat grade B ke atas, I kena pegang topik-topik. Awak kena percaya dekat cikgu awak. Ni. Ni tak dengar cakap ni. I tak tahu siapa. I tahu, tapi tak nak bagi tahu. Okay. Ni tak boleh buat macam ni. Macam ni pemasaran. Ni tak dapat markah lagi ni. Sebab dia tak ada tegur dengan DX. Dia tak cari differentiate dekat kolom ni. Ni lagi lah. Macam mana baca soalan ke tidak? Soalan tu dah pendek. Dia differentiate punya problem. Penatnya rasanya kan. Okay. Contoh yang seterusnya. Okay. Ini okay. Tapi saya tak tahulah kakak ni kakak. Okay, very good. Kemas buat. Faham? Tapi tak buat bahagian B kak. Padahal semua orang dan date. Alang-alang dan date tu kan ada buatlah kan. Itulah. Okay, so yang the good one. Macam ni kita kata yang the good one boleh. Terserahlah jadi paper Adam lah. In sequence. Yang ni B. So yang ni A. Bahagian A. Okay? So exactly. Part 1 by part. Ni dia test dulu, nampak tak? I tahu Adam buat macam mana. Dia test dulu apa chain rule dia. Sebab tu dia letak kat bawah ni. Ni. Dia test dulu. Dia test dulu. Dia tengok apa chain rule yang kena ada. Betul tak Adam? Dah lah tutup kamera. Hambur. Lu buka semua kamera. Tak abang ni dulu. Okay, so dia pegur lah apa kena ada. Okay, apa kena ada? Sebab dia punya attitude tetap sama yang kita ajar. Kena ada nilai X. Macam mana nak dapat nilai X? Soalan tak bagi nilai X. Kena cari nilai X. Dia macam Max ni untuk benda problem solving yang mudah, awak ikut flow, awak akan dapat. Macam ni. Macam ni. Okay lah. Adalah markah daripada kosong. Ataupun awak menyakitkan hati pemeriksa dia. Pemeriksa tu tak tahu apa-apa. Selalu kena fikir, examiner don't know anything. So you have to explain everything. And then, tambah-tambah awak punya IT ni komputer yang mark. Okay? So teacher harap untuk next class,
Kita dah bagi settle check. Okay, next class I akan bagi contoh soalan approximate. So, tahu dah kan macam mana nak buat. Okay. Okay. So, faham tak daripada revision quiz ni? Dah lah, hampa tak mau buka kamera. Geramnya, ya Allah. Kita dah bagi tahu amanat kata-kata UIDC muafakat tu pun korang tak nak ikut ni. Okay. Faham? Faham. Teacher. Faham. Faham tak berpunya puasa? Puasa. Okay, kita akan masuk topik integrate. Kenapa Nabil? Nabil ni mana satu ah? Siapa Nabil kat sini? Tolong tunjuk muka. Nabil, awak ni mana satu Nabil? Awak ni ada apa kekelah G? G ada Saya kecil. kenal lah muka dia. Muka macam mana ni? Siapa nama Nabil? Nabil Husaini Wan. Sila jemakan diri anda sekarang. Dia dah buka kamera. Saya kecil. Sa internet lah. Oh, you ada. Okay. Okay, so kita akan masuk integrate. Hari tu kita belajar sikit intro. Okay. Bila kita integrate yang tak ada limit integrate kita akan macam tu lah. Sama ada awak nak cari integrate ni, y ni akan presented untuk equation of the curve. Equation of the curve. Y also represented for area under the curve. And Y also will be represented as a volume. Revolved or rotated 360 degrees by using axis X or Y. Depends on the equation. Bila awak mula nak integrate je, awak tahu, oh kenapa aku integrate? Oh aku nak cari equation of the curve kot. Oh aku nak cari area under the curve kot. Macam tu lah. Okay? Alright. So kalau example yang tidak ada limit, yang ni kita panggil limit tau. Contohnya awak ada Y equal to awak nak integrate. So yang ni, selalu ni kita ada A dengan B, katalah X cube plus X squared dx. Wajib kena ada dx. Wajib kena ada dx. Kalau yang ni X. Ni akan ada kaitan dengan yang ni. Kalau dx lagi satu nak bagi tahu, dia adalah axis X. Itu nak cek dia. Kemudian yang ni adalah limit. Yang ni lower limit. Yang ni adalah upper limit. Tulis satu Nabil yang nampak tangan ni tak bergerak pun. Lambat internet. Suara sampai lambat kat UI betul? Betul? Okey. Okey je. Okay, good. Okay, so macam ni kita nak store Y integrate no limit. Any no limit X cube plus
X squared dx. So macam biasa, I selalu train student I fokus kepada X. X je, tengok X je. Kalau ada nombor, biarlah nombor tu tak ada kena-mengena. Integrate tidak ada kena-mengena dengan nombor. I ulang, integrate tak ada kena-mengena dengan nombor. Okay. So bila awak tengok semulakan I yang okey dan logik untuk diintegratekan, maka ini akan hilang. Tulis dululah. Bila integrate proses digit ataupun start. Bukan apa tu tak kita terpaksa bagi tahu macam ni. Sebab ada student bila dia tak integrate betul tau. Mungkin tak ada markah. You know why? Sebab sampai kesudah dia integrate. Mana boleh macam ni. Kan nampak sangat dia tak faham integrate tu. Okey, padam. Tak boleh lah ya. Bila mula integrate, sign integrate tu akan hilang. Ingat tau. Ni kalau bagi latihan nanti kan. Panjang-panjang integrate dia tak mau bagi hilang. Mula teacher kan bebek, I dah beritahu dalam kelas kan. Macam tu lah hakikat dia. Okay, so bila kita dah start integrate, power of 4 divide 4 plus x power of 3 divide 3 dan plus c. C ni wujud bila kita tak ada limit. Sekarang tak ada limit kan? Nampak tak? You don't have limit here. No limit. So bila no limit, you must exist or plus with c. Gitu. Jangan lupa ya. Ni kadang-kadang tiba-tiba soalan kan, dia nak baik hati, dia taklah mudah. Ni kira mudah. Lupa-lupa student pula tak tambah C. Daripada 1 markah jadi 0. Tu student soalan mudah, dia tak nak appreciate pula. Sangat rugi. Okay. Ada soalan? Ada soalan tak ni? Ada soalan? Tak ada gitu. Ada. Kan, bayangkan suara 50 orang. Ada berapa orang ni? Screenshot dia ada 45. Ya, 52. Oh, okey. Semua orang hadir. Alhamdulillah. Okey, kita tengok buku ni. We check the question. Integrate. Muka surat 361. Okay, at least 364. Exercise 15.1. All these questions, kenapa dia start dengan dy dx? Find y. When the question gives you dy dx, meaning you want to find y, memang kena integrate lah. Dy dx nak pergi ke y, kena integrate. Y nak pergi ke dy dx, dy dx. Okay. So, very simple. Kalau kita akan sentuh setiap bahagian macam number 1, number 2, number 3, the example, because it's all about algebra. Algebra ni yang akan macam ada serut lah macam tu kan. Ataupun awak akan rasa ada power of one kan algebra dia. Tapi kalau you faham the concept of integrate, itu tak ada masalah. Alright, suppose lah. Okay, kita tengok example question number 1. Kita ambil yang paling mudah dulu. Kata teacher ambil 1A. So dy dx equals to 12x power of 4. So when you become y, you letak y, yang dy dx nak jadi y. Okay? Dy dx nak kena jadi y. Soalan pun cakap kan, find y.
So, awak akan tambah integrate symbol. So, it will become 12x power of 4. Bila wujud Y, wujud integrate. Gitu. Jadi, bila kita nak start integrate, bila kita check, semua kena checking tau. X tu berada kat mana. Macam differentiate. Nak differentiate, kita tengok dulu keadaan X tu macam mana. Kemudian Y equal to, okay, dekat sini ada number kan. Kita suka 12 ni ada letak dekat 2, integrate X power of 4. Itu satu cara working dia. Dia ada banyak penulisan. As long as you focus to X when you want to integrate. Itu satu cara. It's up to you, which one you more comfortable. Jangan you letak dengan nama-nama nak integrate. Tapi ramai student suka buat macam tu sebenarnya. Tapi tak tahulah kan nak cakap macam mana. Okay, ini satu cara. Cara yang kedua, bila dia nak integrate kan. Integrate 12, dia letak kurungan sini. Ini cara yang kedua. Okay. Kemudian Y equal to, kalau satu cara tadi tu, bila dia nak mula integrate, dia akan buat macam ni. X, tadi kuasa berapa? Kuasa 4 ni. Okay, kuasa 4, maka kuasa bertambah. Bila dah mula kuasa bertambah, maka integrate dah hilang. Dah tak ada dah integrate. Ingat tau, teacher ulang banyak kali ni, because there is my experience. Boleh dapat markah penuh. Tak dapat markah sebab dia letak integrate. Macam tu. Semua I'm sharing with my experience with my as student. Ni. Tak boleh wujud dah benda ni, okay? Tak boleh wujud dah. Sebab kita dah integrate. Plus C. So, you akan dapat 12x power of 5 over 5 plus C. Sama je yang kerja dua-dua. Teacher, apa masalah student suka buat tu? Okay. Yang ni yang student suka buat Teacher bagi tahu yang student suka buat. Okay, soalan. Y integrate 12x power of 4 plus no plus. Okay. Apa yang student akan buat? Dia buat macam ni. Y 12x power apa? Dia akan bahagi semua dengan 5. Teacher tak boleh belah benda ni. Sebab bagi teacher, bila once you integrate, dia kena fokus kepada unknown. Macam ni, dia akan letak. Dia akan integrate dekat sini. Integrate dekat sini. Lepas tu baru dia darab. Baru dapat ni. Okay. So, kita tengok pula soalan jenis D. Sebab dia ada X kat bawah. Y equal to 4x power of 3. So Y equal to bukan Y ni, dy dx. Sorry. Dy dx equal to 4 over x cube. So tak boleh buat lagi ni sebab x ada kat bawah. So dy dx, elakkan x berada di bawah ya, nanti susah nak. Macam differentiate lah. So akan dapat 4 x power of negative 3. So barulah dia 4y 4 integrate x power of negative 3. Okay, so far kan ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada lagi. Ada. Ada masalah. Ada. Okay. Tak adalah dia tengok orang buat history of change yang benda senang ke apa, tak lah. Ini bukannya masalah. Itulah kan, bukan nak masalah jawapan cepat. How much you follow your skills book? Okay, sambung. So, 1, 4
integrate. Proses integrate. Bila berlaku proses integrate dah tak ada lengkuk tu. So X negative 2 over negative 2 plus C. Teacher, why it become negative 2, teacher? Why? Because the power of X tu jadi apa people? Tambah 1. Yes, very good. Yay. Tambah 1. Tambah Power of satu. X nombor 1. Yes. So integrate power dia bertambah. Bahagi dengan power yang baru. Differentiate power berkurang. Tak ada bahagi-bahagi. Yang paling best integrate tak ada terjun-terjun Integrate tak ada terjun, integrate tak ada UV. Tu kena berhati-hati. Dalam exam integrate ada budak buat UV. Kita tak tahu lah cakap macam mana. Macam tu lah. Okay, so settle down. Y equal to ni boleh cancel So dapat negative 2 X power of negative 2 plus C. So negative 2 over X power of C plus C. So this is the answer. Question? Ada. Okay, Alhamdulillah. Ada tak soalan? Teacher, Yes. andai kata kalau saya tertinggal jawapan dia dekat y equals to negative 2x kuasa negative 2 plus c, boleh ke teacher? Macam saya tak bawa turun x tu balik. You takkan dapat markah penuh. It depends on the still answer. But normally, we'll be finish our answer without negative power. Okay? Okay, thank you teacher. Sometimes it depends on the still answer. And then sometimes, if you look at the still answer, dia ada OE tau. Either solution. Ataupun ada solution. Ataupun SOSC ada solution. It depends on the skill answer. Tapi selalunya ID bukan kita nak cakap. Nanti awak terbiasa dengan ambil mudah pula kan. Cuba biasakan end up the answer with no power negative. Okay? Okay? Boleh teacher. Okay, kalau dalam SPM, saya cakap dulu tak dalam SPM, dia tak bagi macam ni pada SPM. Okay? IG ni kadang-kadang dia akan letak macam ni dalam tema. Teacher bagi tahu je lah, tapi tak baik bagi tahu sebenarnya. Maksudnya bila dia buat macam ni, nak beritahu bahawa if students tak letak, it can be accepted. Tengok nampak tak baik tak IG. Rugi tak skor IG. Penat nak promote bagi awak dapat elok untuk admit IG sebenarnya. Dan suruh awak cuba. Dalam SPM, tak boleh. Awak kena tunjuk sehabis-habisnya. Okay. Apa beza dengan soalan E? You can tell me. Yang ni korang pernah buat tidak sikit masa final. Kan. Apa budak suka buat masa final yang kita beza? Dia naikkan 2 study ke atas. Ingat lagi. Maknanya ingatlah yang kita tekan dalam kelas tu kan. Awak naik atas dengan 2. Baguslah tu. Maknanya ingatlah tu. Alhamdulillah. Okay. So maknanya kat sini kita buat ni apa? Soal yang ni kita biasalah kan y 1/2 integrate 1/x y 1/2 C lagi integrate x power of negative 2. C lagi remember. Alhamdulillah. This is the one of the students suka buat mistake. Dia suka buat yang nombor-nombor sekali. But you have to remember yang details kan. Yang ni saya pernah terang banyak kali. So I hope you still remember. Okay, good. So continue je lah. How to y, how to 1/2. So dah start integrate, dah tak ada simbol integrate. So x negative 1 over negative 1.
plus C. So Y, ni negatif, hati-hati. Algebra. Kan? Ni memang kena main dengan algebra. Jadi dia macam pecahan. Dia dah pecahan satu hal. Lepas ni dia kuasa negatif. Awak akan macam, kena berhati-hati. Tak ada masalah over X plus C. So, you akan dapat negative 1 over 2X plus C. Nyam. Okay. So, I harap yang lain-lain tu, okay, untuk awak dari soalan 2 dengan soalan nombor 3, all depends on your algebra. Dia akan base pada nombor 1 ni sebenarnya. Okay. So, kalau you tengok soalan F, siapa nak cuba kat teacher soalan F? Anyone? You can share screen dengan I? Bila tadi teacher bercakap, korang pula. Okay, teacher, you all cuba. Ambil masa sikit. Kau tahu bilik guru I, aircon rosak. Sebab tu teacher sebab kat rumah. Lepas tu kan technician tak ada nak repair aircon I. I macam tak ada teacher buat kat rumah. I tak suka buat kat rumah ni. Okay, siapa nak share? Kita bagi sedikit step lah. Yang ni dia step I. Okay. Siapa nak share? Tolonglah share. Teacher, Yes. macam mana nak share? Nak buka kamera ke? Share screen ke? Dekat titik bertindih tu, dia ada share screen. Oh tak, maksud saya kalau buat kat buku. Oh, you kena snap dulu. It takes time. Ataupun you tunjuk dekat kamera you tu. Gitu. Oh, Boleh? You tunjuk dekat-dekat, you cakap. Teacher boleh faham dan orang lain boleh tengok working dan teacher boleh tengok working you. Dan yang pentingnya, you can explain. Teacher, Yes. kalau tunjuk dekat screen kertas tu nanti dia jadi inverted, tak silap saya. Oh, jadi besar Dia jadi terbalik. Nampak? Oh, ya ke? Aduh, macam dia nak share. Subjek lain ada share-share tak? Tak ada. Tak ada. Teacher, Ya, saya ada sarankan untuk snap gambar dan hantar jalan kira di grup kelas. Oh, lepas tu kita check kat tadi kan? Betul teacher.
Okay. Tu, siapa yang bagi idea tu? Tisha. Tisha kan? Ya cikgu. Okay. For those who want to share, you go to you snap dekat Telegram. Lepas tu teacher buka Telegram. Good. Okay. Snap di Telegram. I akan buka kat Telegram besar-besar dekat dia punya ni. And nanti you akan check out. Tak ada lagi kan? Penuh pula Telegram I. Ni Tisha. Teacher kena explain ke? No. Okay. Yes, of course. Explain. Okay. Gambar dah ada dah tu. So Tisha, how you read? I akan mark berdasarkan you punya explanation. Okay, first step. First kita kena tukar dy over dx tu jadi y. So bila kita tukar benda tu, kita perlu letak simbol integrate sebab basically kita nak reverse dia punya differentiation kepada equation kan. Okay, lepas tu kita tahu kita akan integrate variable je. So whole number tu kita akan keluarkan. So dalam situation ni 3 ialah whole number kita, so kita keluarkan, tinggalkan variable dalam tu. Lepas tu kita buatlah yang n plus 1 yang yang x power of n plus 1 over n plus 1 sebab teacher saya buat step by step sebab takut keliru. So lepas simplify, jangan lupa tambah c. So macam kalau saya ingat macam okay, kita hilangkan simbol integrate, ganti dengan plus c. Lepas tu kita buat dapat 6 x. Yeah, very good. Thank you. Very good. Very clear. How about the rest? I love your working. Thank you so much, Tisha. Adam, awak punya macam ni juga ke Adam? Hello? Ya. Hello, ya. Your working same goes to Tisha. Yes. Yang lain, Jasmine? Yes, teacher. Okay, Soleh ke Soleh? Soleh, teacher nak tengok muka awak, Soleh. Tak ada kamera teacher. Oh, tak ada kamera. So, hopefully, soalan nombor 2 tu sama. If you look at the question number 2, thank you teacher. I hope semua orang faham. Semua orang faham tak? Ada soalan? Ini main laju je. Tapi itulah korang tak nak cakap kalau korang tak faham. So, korang cakap. Ada problem? Tak ada. Tak ada. Lepas tu rate of change macam-macam bagi kat I. Okay. If you look, thank you so much. Okay, good. Okay, this is from who? Adam good. Sama working. Thank you so much. Alright. Okay, good. Thank you. So faham lah ni maksud dia kan. So teacher tadi tak sempat nak send. Okay, so we go to kind of the question like number 3. Kalau number 2 tu tak ada masalah pun. Sama je. Okay, sama. Number 2 tu tak ada masalah. Kenapa saya kata tak salah? Dia kan tetap integrate satu-satu. Kalau contohnya, I buat sekejap lah yang dy dx equal to 7x power of 6 plus 2x power of 4 plus 3. So everything is fine, everything is good. You just y and then you integrate 7x power of 6, 2x power of 4 plus 3 and then you start integrate. You akan dapat 7x power of 6 over 7 over 7 4 plus 2x power of 5 over 5 and 3. Ni. Dia akan ada x power of 1. Teacher, kenapa jadi macam tu teacher? Sebab kalau awak nak tahu, kalau y equal to 3, kita nak integrate y, 3 ni, dia sebenarnya ada x power of 0. Sebab tu dia dapat 1. Okay, x power of 0 ni, lepas kita tambah 1. Sebab tu bila kita dah integrate, dia akan dapat 3x. Do you understand? Ni tak ada.
Faham tak? Yes, faham. Faham teacher. Kenapa kita integrate T3 dapat 3x? Sebab dia sebenarnya sebelah 3 tu ada x power of 0. X power of 0 equal to 1. Sebab tu dia tak tulis benda ni. Okay. So kita kembali kepada contoh ni. Okay. Everything you integrate one by one. See macam mana kita letak bracket dekat x. Okay. So yang ni 3x. So you simplify. Ni boleh cancel. So you akan dapat plus C Jangan lupa plus C. And then you akan dapat x power of 7 plus 2x power of 5 over 5 plus 3x plus c. Okay. Sama je. Dia bagilah equation macam mana pun. Dia bagilah algebra macam mana pun. If you stick to the first concept, you don't have any problem. Okay. Do you have any problem? No, teacher. Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, number 3 tu. Number 3 tu, kena simplify dulu. Kita tak ada UV If you look at the question number 3 tu, dalam buku teks tu kan, nombor 3 tu semua melibatkan expand, darab, bahagi, kan. Jadi nak tak nak kena simplify dulu. Simplify tu macam mana? Kena pemudahkanlah dia. Contohnya macam 3A. dy dx equal to 3x bracket x minus 2. So, simplify dulu bagi dapat one normal equation. Expand, hati-hati. So, we have 3x squared minus 6x. Okay, so bolehlah y integrate 3x squared minus 6x. Buat macam biasa, tak ada masalah pun. Everything kena expand. Bila sampai dekat E tu, kena hati-hati lah. Tu pun algebra awak. Simplify. Ni masa form 3 ni. Nak simplify ni. Ni masa form 3 ni. X power of 5 minus 3x over 2x power of 3. So macam mana nak simplify dengan mudah? So asingkan denominator dia. 2x power of 3 minus 3x over 2x power of 3. Asingkan dulu. Integration ni sangat mudah dekat situ je. Dia tak ada UV. Dia tak ada bahagi-bahagi kuasa dua tu tak ada. So jangan sok confuse dengan differentiate pula. So simplify. So you boleh cancel power dia. Ni boleh cancel power dia. So in end up you akan dapat x power of 2 over 2 minus 3 over 2 x power of 2. Okay. Lepas tu simplify lagi. Sebab dia ada pecahan kat sini ni. Okay, dia ada banyak jalan kerja kat sini yang student suka buat. Yang kebanyakannya boleh terima. Okay. Salah satu dia. Saya bagi banyak contoh yang mana awak akan buat lah. Okay, tadi kita dapat y equal to x squared over 2 minus 3 over 2 x squared. Okay. Jangan kerja yang pertama. Ada student suka buat macam ni. Tak kisah mana-mana pun. Tapi kisah jugalah. Okay. X squared 2 over 2. Ada setengah student dia suka buat macam ni. Okay, ni memang tak ada masalah lah. Ni kena buat macam ni. Okay. Ada y. Dia start integrate lah. Okay. Yang kedua. Okay. Yang kedua. Ya. Ada soalan. Yang Ada soalan. dia dia still dy dx ke dia boleh terus tulis y? Terus y bila awak uji ni. Okay. Teacher, boleh teacher ulang? Okay. Okay, I ulang. Okay. This one dy dx lagi tau. This one pun dy dx. Soalan. Ini soalan. Yang ni ke sini, simplify. Yang ni ke sini, simplify. Okay. Boleh terima? Boleh. Okay. Ada soalan?
Aisyah. Aisyah awak okey Aisyah? Okay, teacher. Orang buka kamera, I nampak lah. Yang tak buka kamera ni kan. I tak tahulah. Oh, tadi teacher nak share dengan korang. Tadi kan dia nak form 3 tau. I saja call. I suruh diorang repeat balik apa yang I ajar hari ni. So, ada seorang budak tak boleh jawab langsung apa teacher ajar. Maknanya dia letak je dia online. Lepas dia sama tidur. Ya Allah. Tak, budak ni selalu tak datang kelas. Jadi teacher call dia. I call nenek dia tau. Nenek, mak dia. Tak tahu lah form 3 tahun ni. Saya takut betul dengan form 3 tahun ni. Okay. Lepas tu dia call dia. Tanya, okay. Nama budak tu adalah Rahsia kan. Apa dia ajar 15 minit terakhir? Tiba-tiba dia cakap benda lepek. I tak ajar pun semestinya hari ni tau. Ya Allah, teachernya. Boleh nampak tak? Itulah bahana dia. Okay, I sambung. Okay, bila teacher dah start huruf Y, I letak Y. Thank you. And then I akan wujudkan integrate dan letak DX dekat belakang dia. Tak buat lagi proses integrate sebab wujudnya simbol integrate ni maka wujudlah Y. Kemudian, okay, Teacher, ni satu cara. Ya. kenapa DX tu? Memang integrate, kita kena ada DX. Sebab nak bagi tahu bahawa, tadi ada beritahu. Teacher ada beritahu kenapa ada DX kat belakang tu. Satu, sebab kita integrate terhadap DX, terhadap X, sebab tu ada DX. Satu lagi nak bagi tahu bahawa curve tu ataupun equation tu kita integrate sebab dia akan melalui axis X. Sebab tu kita kena wujud DX. Wujud DX sebab tu wujud simbol integrate. Faham? Oh, okay, faham. Thank you, teacher. Okay, sebab tu tadi bila kita dah hilang, bila kita dah start integrate, bila kita mula integrate, we don't have sign integrate lagi dan kita dah tak ada DX. Kan? Perasan tak tadi? Teacher, Rasa? Ya. teacher. Maksudnya kat dalam working pun kena ada DX tu lah. Kena. Wajib pun warna ya. Wajib ya student kena DX tu. Okay, thank you teacher. Okay. I cuba nak beritahu macam ni. Langkah pertama, cara walking dia, sekejap. Asyik air ni. Boleh lah di rumah. Semua orang nak cakap dalam rumah. I dah cakap dah conquer satu rumah dah tak? Macam payah sikit. Okay. Walking yang kedua, permulaan ada setengah. Dia boleh tulis ni. Y equal to integrate x squared over 2 minus 3 over 2 integrate x negative 2. Yang ni dia akan letak sebagai 1 over 2 dx. Itu working yang kedua. Teacher, X square DX ke tu? Ya. Tulis elok sikit. Sorry. Tak faham Yang kedua ni cara penulisan tau. Y equal to 1 over 2 integrate x squared dx plus 3 over 2 integrate x apa? X kuasa negatif 2. Teacher, soalan dia minus. Okay, sorry. Minus. Okay. Itu adalah walking yang saya rasa ni sangat, saya suka walking macam ni. Tapi kalau korang dah terbiasa. Tapi student, mostly student. Okay, ni mostly student punya attitude. Bukan apa tau, nanti orang nak praktik benda ni nak cari area of the curve. Tu yang akan jadi macam, okay. Ini salah satu penulisan lah.
Tapi mostly student dia suka cara yang pertama ni lah. Dia suka cara pertama ni. Which is bagi I, kalau dia tak careless tak apa. Cara yang pertama tu adalah y integrate x over 2 minus 3 over 2 x power of negative 2 dx. Dx kena sekali je. Okay. This is the kind of the working yang student suka. Tapi mostly student suka buat yang ni lah dekat pengamatan I. Dengan harapan tak kira dekat bila awak nak bertambah kuasa nanti. So it's up to you dekat sini. Tapi teacher berkenan, tak berkenan tu teacher akan tegur. The way you writing the integrate dekat X. Okay. Jadi kalau lah teacher guna langkah method yang pertama ni tak ada masalah lah. Suppose dia akan jadi y equal to 1 over 2 integrate x power of 3 over 3 plus 3 over 2 x tadi negatif 2 kan, negatif 1 over negatif 1 plus c. I love this. If you love the kind of the mostly students, setiap tahun I mengajar dekat dengan 12 tahun ni, dia pun suka cara dia lah. Tak apa, kalau tak salah, tak ada masalah. Ni. Tak salah. Tapi ada setengah student buat sini kot. Dia letak satu kedua kat sini. Ataupun nanti dia integrate kat sini kan. Ada setengah student dia sebab kita nombor kita berbeza-beza tau. Kalau nombor bukan pecahan, tak apa lah. Nombor pecahan, kan. Dia makan masalah si nak integrate. Dia bukan akan berlaku kekelesan. Kecuaian. Dia akan berlaku kecuaian dekat. Okay. So, y equal to sambung dapat x power of 3 over 6 minus. Okay, kenapa minus? Plus. Oops. Okay. Sorry. Kalau nak lebih berhati-hati lagi, buat dulu macam ni. Settle juga ni. Negative 1 over x. Kan? So, x power of 3 over 6 minus 3 over 2x plus c. Buat satu-satu lagi selamat dan meyakinkan lagi awak ingat. Sebab at next ni tak payah menghafal, ingat je. Ingat. Gitu. Okay. Ada soalan? Yes. Kenapa minus This one ke yang you cakap ni Is that? Soalan dia minus. Okay. Soalan dia minus sebenarnya. Sorry. Tadi macam ada student bagi tahu kan. Okay. Minus sebenarnya. Okay. Okay. Ada soalan? Teacher. So means bila dah buang integrate tu, dah buang simbol integrate tu, terus buang dx lepas tu terus tambah c kan? Yes. Okay. Faham. Okay. Anyone? Ada? Ada siapa nak tanya? Teacher, Yes. kenapa masa yang kita buat 15.1 soalan 1 tu kita tak buat dx kat equation y tu? Oh, kena ada dx dia ni. Sorry. Kena ada. Salah sini tak ada. Ni. Kena ada. Thank you. Kena ada. Sini kena ada. Start dengan y. Start kena y, ada integrate. Kena tambah dx. Kena ada dx.
Kena ada dx. Kena ada. Okay. Boleh terima? Boleh. Ada soalan? Kena tambah. Bila you letak y, you nak start y, lepas tu you ada tinggi integrate, memang you kena letak dx belakang dia. Ada soalan? Tak ada. Ini tu ada dx kan? Kena ada. Okay. So we now you learn how to integrate. Okay. You know which one you have to integrate dan you dah tahu cara. So first kita akan pergi problem solving yang melibatkan how to find the equation of the curve. Okay, part pertama dah kita pergi apply dah ni sekarang, data basic. So apply yang pertama. Adalah how to find the equation of the curve. Okay. So kalau kita tengok soalan nombor 4. 365. Page 365, question number 4. A curve is such that dy dx. Okay, plus kita tak dapat color biru. Okay. Dy dx given by 3x squared minus 4x plus 1. Given that the curve passes through the point. Maknanya awak ada curve. Kalau dia kata given that dy dx tu sebenarnya dia berkata bahawa ini adalah gradient of the curve. Okay, it can be gradient of the curve. Okay, it can be gradient of the curve. It can be and it also can be gradient of the tangent. But we don't know which one. But we know that is real or B yang situ. Macam yang dengar suara kan, tu mungkin suara mak ataupun suara kakak. Macam tu lah. Tapi yang pasti perempuan. Macam tu. Okay, tu contoh dia. Kemudian satu lagi lah yang awak kena lukis lah. Sebab mungkin dy dx ni refer kepada gradient of the curve and gradient of tangent. Alah, tak tunjuk tangent tak. Nah, ni baru. Nah. Tangent dia mesti bersentuh. Gitu tangent. Kemudian dia kata dia mesti passes through the point. Dia mesti passes the point 0, 5. Equation of the curve. Jadi kata find the equation of the curve. Jadi awak tahulah nak sampai find the curve mesti integrate. So y equal to integrate 3x squared minus 4x plus 1. Okay, dx. So you pun start integrate. 3x cubed over 3 minus 4x squared over 2 plus 1 plus c plus x. Ingat, 1 tu akan jadi x. Okay, so you simplify, you akan dapat x cube minus 2x squared plus x plus c. Okay, so how you want to find c at D? C ni kita akan cari bila dia bagi koordinat 0, 5. Tu kegunaan dia. So you substitute 0 is x. So 0 is x, 0 is x, 0 is x. So c is 5. 0, 0, 0 and c equal to 5. So you
substitute all the points and then you get C equal to 5. Finally, baru you akan bentukkan equation. Therefore, Y equal to, ambil balik equation Y tadi yang awak dah integrate tu adalah X cube negative 2X squared X cube negative 2X squared plus X plus 5. This is the equation of the curve. Okay, the point that going through to the curve or straight line, the tangent tu kan, function ni tu lah nak cari nilai C sebenarnya. So this is equation of the curve. Do you understand people? Teacher, Yes, kalau nak tulis C tu kan, C tu C besar, C kecil. tak kisah. Oh, tak kisah. Okay. Tapi huruf kecil lah selalunya anya dalam math. Janganlah mentang-mentang lah cuci buat C besar tadi kan. C kecil je. Kecil je. Tak ada besar sangat. Oh, okay. Thank you, teacher. Okay. Okay. Kita tengok soalan number, kita pergi soalan canggih sikit number 9. Tengok student boleh fikir tak konsep dia. Number 9 everyone. A curve is such that d2y dxt. Tengok idea korang. Nanti kalau korang faham korang boleh jawab soalan ni. Okay, soalan number 9. Given d2y dx2 equal to 12x minus 12. The gradient of the curve. Rasa-rasa lah. Kita nak tulis apa dekat the gradient of the curve. So boleh bagi. Apa dia? Apa kita nak tulis simbol dekat ayat the gradient of the curve. Question number 9 people. dy dx. Yes, very good. So dy dx equal to 8. dy dx in this question represented of the word, the sentence from the gradient of the curve. So student kena tahu. Kalau student tak tahu, memang student dapat declare langsung dy dx ni lah ke benda. So dy dx ni keluar sebab student faham. Yang jawab tadi tu faham lah tu. Tak nampak muka kan, tapi lelaki yang jawab tadi tu kan. The gradient of the curve. Kalau dia kata the gradient of the tangent, boleh tak kita nak letak equal to 8? Boleh tak kita letak dy dx juga? Soalan. Boleh. Boleh. Thank you. Okay. Some more? Express y in term of x. Okay. Siapa tahu express y in term of x tu maksud dia apa? Make X as the make Y as the subject. Okay, macam mana kita nak wujudkan y? Maknanya Teacher, Integrate. ya, boleh ke kalau kita integrate sesuatu equation tu 2 kali? ya boleh. Sebab dia boleh, kena boleh. Sebabnya, okay, thank you teacher untuk soalan awak tu. Maknanya dekat sini soalan kita boleh integrate 2 kali sebab kita nak dapat single y. Kalau yang macam ni, soalan ni dia bagi d2y dx2. Okey, maknanya bila dia integrate pertama kali, dia akan dapat dy dx. Dy dx akan dapat daripada awak integrate d2y dx2. Lepas tu bila awak nak dapatkan y, awak akan integrate dy dx. Gitu.
Okay, kita ulang. Dalam soalan ni, dia bagi d2y dx2 dan kita boleh buat integrate 2 kali. Integrate 2 kali macam ni ya simbol dia. Integrate 2 kali. Maknanya integrate pertama kali daripada d2y dx2, kita dapat dy dx. Bila kita integrate lagi sekali dy dx, barulah kita dapat y. Soalan ni, kalau awak faham betul-betul apa maksud integrate dan differentiate, yes, dia ada idea macam tu lah. Kita boleh tak kita integrate 2 kali? Ya. Jawapan dia kena. 2 kali baru dapat y. Kalau integrate sekali, baru dapat 1. 1 dy dx. Integrate lagi sekali, baru dapat y. Jadi, kita pun integrate lah. Okay. Masa kita integrate ni, simbol pertama subjek dia dy dx. So, integrate kali pertama adalah 12x minus 12 dx. Tak payah nak buat 2 kali, confuse je awak tadi kan. Okay, kita buat sekali je. Tapi tetap nak cari dy dx dulu. So, awak dapat lah 12x squared bahagi 2 minus 12x plus c. Okay, so dy dx equal to 6x squared plus minus 12x plus c. Ada soalan? Ada soalan? Teacher. Teacher. Ya. Original equation kan 12x minus 12. Lepas tu kita letak dx kat belakang. Yes. So dx tu dia darab dengan 12 tu lah. No need. Cannot. Because kita memang nak cari dy dx. Suara Haziq ke tu? Is that Haziq? Nafiz. Nasib. Okay, Nasib. Dy dx ni tak payah darab. Sebab yang ni memang kita nak tunjukkan bahawa kita tengah integrate. Memang kita memang kena wujud dx pun sebab dia sebutan x. Okay. Faham. Kita nak wujudkan, kita letak dx ni sebab dia sebutan x. Kemudian kita integrate. Okay, kita remain dy dx ni. Sebab dia adalah gradient of the curve. Okay, so you simplify, you dapat macam ni. Okay, you have to be careful. Now, what is the start dekat sini adalah how to find the value of c. But the question already given the value of the gradient of the curve. So gradient of the curve ni yang kita bulat banyak tadi ni. So awak kena letak dia sebagai A. A equal to, so how about x? X adalah 2. Tengok koordinat kita 2. Kita dapatlah nilai C dia. Berapa nilai C dia? Guna kalkulator. Mana kalkulator I? So pastikan anda menggunakan kalkulator anda yang canggih itu. So dapat 0, C equal to 8. Are you agree with me? Yes, teacher. Okay. If you have any question, kita dah nak habis masa dah ni. I nak habiskan topik soalan ni je. Semua orang ada kat sini ke? Ada kan? Ada. Okay. Okay, so jadi dapat C equal to 8. Jadi oleh itu, maka dy dx akan dapat 6x squared minus 12x plus 8. Okay, soalan. Kenapa kita letak 8 kat situ, Nuha? Nuha Safia, kenapa dia letak 8 kat situ? Sebab tu C. Okay, good. Okay, baik dia jawab. Alhamdulillah. Sebab itu adalah C. Okay, integrate lagi sekali. Y, tahu jadi Y kat sini. Integrate. 6x squared minus 12x plus 8 dx. Maka y equal to 6x cubed over 3 minus 12x squared over 2 plus 8x plus c. So now I serah dekat you all. Cepat. Macam mana nak cari nilai c?
Haziq Daniel. Cici tak nampak muka awak. Haziq Daniel. Awak Haziq Daniel 4C ke 4D ni? Okay. 4C. So, okay. How you want to find the value of C, people? Substitute point. Okay. Substitute X dengan? Y. Okay, dengan Y. What is the value? 2 and 9. 2 and 9. Yes. Thank you. Gantilah guna calculator. So, kita nak tahu nilai C dia berapa. Panas tau sekarang kan. Kalau kami guru tu ada juga aircon. Dia kata, teacher, rumah kita ada aircon ke? Tak ada. Ni rumah guru ya, tak ada aircon. So, baik C. Lambat ni hampa cari C. Ni kan boleh sensor ni. Dia simplify ni. 3 kali 1, 3 kali 2. 2 kali 1, 2 kali 6. Lambatnya cari C. C sama dengan 1 ke teacher? Okay. Orang lain? 1. Satu. Okay. So now when the question asks you express Y in term of X, jadi kita padam. So kita akan dapat Y equal to 2X cubed minus 6X plus 8X plus 6X squared plus 8X plus 1. Agree? Yes. Yes. Jasmine? Are you agree, Jasmine? Yes, teacher. Dah, lembutnya suara awak. Suara awak ke tu? Ke suara anak patuh? Okay. Cempaka. Tutup video je kita korang Kenapa korang suka tutup kamera teacher dah bagi tazkirah pun tutup di kamera. Teacher usaha tak tutup kamera, tahu. Okay. So, Cempaka dapat tak? Cempaka? Dapat. Alhamdulillah. Soleh? Syakir? Dapat. Ada lama betul. You see? Okay. Serangkan. Dapat. Mana muka you? Okay. So, teacher harap hari ni kita belajar mengenai ulang balik sikit wave of change punya cara, and then basic integrate, kemudian kita sempat apply satu benda integrate. Jadi, did you understand? Awak dah faham ke? 4C, 4D, faham ke tak? Faham. Betul. Faham. Okay, hambuk. Dah tidurlah hambuk Hambuk kita adalah page 165, number 5, 7,
Kan? Thank you. If you have a problem, please let me know. Okay, people. So, boleh kita akhirkan kelas kita? Boleh kita habiskan PKA kita pada hari ini? Boleh. Boleh. Kalau ada masalah, tolong